Masih bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia, dan kali ini kita nak berbicara tentang bagaimana kita nak menjadikan dokumentari ke arah globalisasi terutamanya di Malaysia. Itu dia. Menjadikan dokumentari ke arah globalisasi ini satu topik yang begitu menarik sekali untuk kita kupaskan, di mana ianya untuk mendapatkan sesuatu revolusi, mungkin adanya peningkatan yang perlu adanya tambah baikan, ataupun ada sesuatu pencapaian yang tidak kita sedari, yang di mana kita seharusnya boleh pergi ke situ. Dan untuk membincangkan topik ini, pastinya kita membawakan tetamu, iaitu merupakan Encik Zaki Haji Abdul Rahim, merupakan Presiden Persatuan Dokumentari Malaysia ataupun DOKMAL. Selamat datang diucapkan. Apa khabar? Terima kasih jemput saya. Sama-sama. Dan terlebih dahulu mungkin kita boleh kongsikan apakah itu DOKMAL. Mungkin Tuan Zaki boleh perkenalkan terlebih dahulu. Okey, terima kasih kepada tim penerbitan Apa Khabar Malaysia kerana menjemput DOKMAL kali ini. Dan DOKMAL ni kalau ikut tu kita tubuhkan masa zaman PKP. Bila kita bersama-sama kawan-kawan baik, kita kata why don't kita set up satu persatuan on documentary itself. Memang kita dah ada MyDoc pada ketika itu. Dan alhamdulillah kita baru berdaftar, bukan barulah, kita telah berdaftar dengan ROS di bawah cawangan Selangor. Dan dari situ kita mula planning program yang akan memberikan faedah kepada ahli berkaitan dengan DOKMAL. Dan kita punya tagline kita ialah merakyatkan dokumentari. Okey, apakah itu DOKMAL? DOKMAL adalah sebuah persatuan yang memang kita fokus kepada kandungan dokumentari dalam banyak aspek lah, penerbitan dan juga dari segi bahan, subject matter yang kita nak paparkan. Kita concern tentang benda tu. And then kita dah ada ahli lebih kurang 500, alhamdulillah, dan kita ada ahli yang kebanyakannya terdiri daripada academician, daripada institut pengajian tinggi. So kita agak berbeza jika nak bandingkan dengan persatuan-persatuan lain, insya-Allah. Okey, dan kita nak tahu apa keistimewaan genre dokumentari ini sehingga DOKMAL memberi begitu banyak tumpuan kepada DOKMAL untuk kita menjadikan memperjuangkan naskah dokumentari itu sendiri. Okey, macam saya sendiri, saya memang asal daripada stesen TV. Dah lama, dekat 30 tahun. Dan saya banyak involved dalam pelbagai genre. Saya mengajak pun on production. Dan akhirnya apabila saya ditempatkan di Majalah 3, saya rasa cinta kepada dokumentari. Dan dokumentari ini dia ada satu forte yang agak berbeza. Dia lebih kepada intellectual. Kita kena buat penyelidikan, kita kena interview kita punya source responden, orang-orang yang pakar dalam subjek matter tersebut. So ini yang membezakan genre dokumentari itu dengan program fiction yang lain. Dan kita haraplah kalau kita nak bercakap tentang globalisasi, kita harap kita akan melangkah ke fasa yang lebih atas untuk membawa naskah dokumentari kita ke peringkat antarabangsa. Dan DOKMAL memang sangat committed dan serius ke atas usaha itu. Dan saya sebenarnya tertarik dengan DOKMAL ini, merupakan satu usaha yang begitu istimewa sekali, iaitu Persatuan Dokumentari Nusantara Malaysia. Nusantara Malaysia maknanya membabitkan bukan hanya di Malaysia saja penyertaannya, tetapi turut ada penyertaan daripada negara-negara Nusantara yang lain. Dan kita nak tanya Cik Zaki, setakat ini pandangan Cik Zaki terhadap industri ataupun daripada karya-karya dokumentari tanah air, bagaimanakah fasanya, pendedahannya dan karyanya itu setanding untuk dipasarkan di mana? Wow, soalan tu Elina. Okay, right. Kita ada satu tambahan kepada istilah Nusantara dalam persatuan kita. So this is quite rare lah. Dan alhamdulillah setakat ini kita ada beberapa, tak ramai lagi lah, ahli kita daripada Indonesia, daripada Brunei, kita ada daripada Singapura, dan insya-Allah daripada Thailand. So kita memang cuba nak menghimpunkan pemikir-pemikir dalam dokumentari ini untuk sama-sama mengembeling usaha ke arah menghasilkan dokumentari yang membawa negara masing-masing ke tahap yang lebih baik. Dan bezanya DOKMAL ialah kita merasakan bahawa setakat ini sayang kalau kita punya khazanah topik yang menarik tentang Malaysia ni tak dibawa jauh. Kan memang dah ada usaha kat arah itu. In fact, Finas sendiri semenjak tahun 2000 lebih
awal tahun 2000 memang dah ada karya-karya dokumentari di platform NetGeo, even Discovery, History Channel, tapi kita rasa macam belum mencukupi. Kalau kita melihat kepada nisbah, kita masih belum mencukupi jika nak dibandingkan negara-negara jiran kita yang memang sangat fokus ke arah itu. Dan kalau kita lihat daripada penyertaan kita ke platform antarabangsa ini, apakah keperluan kandungan itu sendiri ataupun penanda aras benchmark bagi yang ditetapkan oleh mereka untuk kita masuk kepada platform-platform mereka? Okey. Sebenarnya kalau kita study betul-betul on documentary kan, di IPT lah. So kita ada beberapa kita kata kategori genre. Kita ada alam semula jadi, kita ada kebudayaan, kita ada warisan, kita ada sejarah, kita ada gaya hidup, maybe kita ada biografi. So yang kita nampak sekarang kalau dalam konteks Malaysia ni, bahan-bahan yang patut kita angkat ialah budaya, alam semula jadi, and then sejarah yang sangat-sangat banyak. Dan kami merasakan bahawa kita punya tumpuan ke arah kebudayaan memang ada, tapi tak banyak. Sedangkan kita ada 1001 subject matter untuk kita explore, angkat sebagai naskah dokumentari. InsyaAllah kita ke arah itu. Adakah faktor keuangan itu sendiri, kerana dikatakan bahawa kalau kita mahu menerbitkan program dokumentari ini, kadar bayaran yang diterima berbanding genre lain tidaklah setinggi genre-genre lain. Bagaimana pula? Itu isu yang tidak pernah ada penghujung sebenarnya. Kalau di Malaysia, dalam konteks Malaysia lah. Kalau kita melihat kepada platform-platform internasional, memang bayarannya berbaloi. Tapi di Malaysia ni kita seolah-olah merasakan bahawa dokumentari itu adalah karya seni grade B. Maaf cakap. Kan? Kalau program fiction, super tele, drama, even hiburan dibayar sekian. Tapi dokumentari entah apa silapnya masih dibayar kepada tahap yang di bawah kadar sepatutnya. So kita memang kita berjuang, kita minta supaya stesen TV ataupun pihak-pihak syarikat ataupun korporat atau mana-mana entiti melihat bahawa dokumentari ini penting. Sebab dokumentari ini dia melibatkan gerak kerja yang sangat banyak. Dia bukan you just sit down and okay, let's shooting. Tak, dia tak boleh macam tu. Dia punya proses tahap pra tu memang banyak. Research, recce, jumpa orang buat catatan, kita meeting, table out. So it's a lot, kan? So because it's a lot, kita ada elemen profesional yang memang kita tak ramai profesional dalam dokumentari sebenarnya. Tapi bila kita dah ada profesional dalam dokumentari itu, insya-Allah kita harap bayaran tu dinaikkan di pada kadar yang sepatutnya. Dan bercakap tentang tenaga kerja tu kan, adakah industri pendidikan tinggi kita ataupun di mana kita mengeluarkan sumber-sumber modal insan ini cukup dan bersedia untuk menghasilkan tenaga kerja berkemahiran tinggi seperti penyunting, kita nak penulis skrip, penerbit dan sebagainya? Okey, sepatutnya. Kan macam Helena sendiri. Nurul sendiri. Kos apa? Helena. Oh, saya kos tak sama. Saya belajar benda lain. Okey, right. Sebab apa? Bila kita macam kita ambil mass comm lah kan. Kita ambil filem So kita ada chapter dalam subjek itu is a documentary. Itu kalau ada. Kan. Dan kita punya subjek documentary tu macam within that one semester tu 14 minggu tu itulah dia. Kan proses. Lepas tu kalau kita belajar skrip pun is so-so, tahu format, tahu template dia, and then kita tulis here and that's it. By right, saya merasakan bahawa silibus dokumentari ini perlu dikaji semula dan diangkat sebagai satu pengkajian yang khusus. Kita lahirkan graduan yang memang expert on dokumentari. Kan, sebab dokumentari is universal language. Kan, orang Afrika dia faham dokumentari kita, dia faham apa tu silat, dia faham apa tu tarian zapin. Kalau tengok drama kita yang super tele itu dia tak faham. Betul. Kan dia rasa macam sama aja plot dengan dia, tapi not doku. Ya, betul. Not doku. Okey, Cik Zaki, sekarang kita berbalik pada soalan jawapan Cik Zaki yang sebelum ni di mana dikatakan bayaran yang diterima dalam industri pengeluaran dokumentari ini adalah rendah. Dan kita nak tahu juga peranan FINAS sebagai agensi kerajaan di bawah Kementerian Komunikasi Digital ini yang dilihat berperanan penting bagi membangunkan kreativiti naskah dokumentari melalui pemberian dana kandungan digital. Dan adakah inisiatif ini masih lagi berterusan atau inisiatif ini dilihat sedikit sebanyak membantu ataupun tidak begitu mencukupi seperti apa yang diperlukan oleh industri itu sendiri? Okey, saya kena jawablah bagi pihak FINAS Tapi sebelum tu yang silibus universiti tu. Saya minta lah kalau kita punya siapa yang berada di universiti itu kaji balik
dan letakkanlah subjek dokumentari pada tempat yang sewajarnya. Okey. Dan mungkin Tuan Zaki sebagai tenaga pengajar juga, sambutan para pelajar terhadap dokumentari ini, adakah mereka berminat ataupun memang mereka pun macam susahlah, tak maulah? Susah tak mau tu memang ada. Tapi yang berminat tu ada. Tapi apabila mereka berminat, dia macam sekat jalan. Sebab dia tengok bayaran yang tak sepatutnya dan mereka lihat tidak ada desakan ataupun sokongan ke arah itu, so dia macam kita buat benda lain lah, not doku. Okey, balik kepada soalan Nurul tadi, Finas ya. Finas sejak awal tahun 2000 memang telah mengadakan airtime slot di platform NetJo, Discovery Channel. Untuk naskah-naskah kita yang high profile memang ada. Dan bajet pun tinggi because this is something yang kepersadaran antarabangsa, so bajet tu tinggi, memang berbaloi kan, easily 300,000, 400,000 sampai ke 600,000 pernah ada. Tapi usaha itu kadang-kadang dia tak berterusan. Dia based on package yang ada, peruntukan yang ada kan. Itulah kita minta sangatlah kalau Finas selama ini menjadi kita punya lubuk untuk kita berkarya dalam dokumentari, so biarlah pada masa akan datang selama-lamanya lah ada peruntukan yang sesuai untuk naskah dokumentari, because naskah dokumentari ni kalau kita nak buat, kita tak boleh anggap enteng sebab semua ni memerlukan kos. Penyelidikan ada kos dia, pergi reki pun ada kos dia. Reki bukan setakat dalam negara kita. Kalau kita nak buat cerita tentang Kesultanan Melaka, kita mungkin akan pergi sampai ke China, mungkin kita akan pergi sampai ke Lisbon. So these are all costing kan. Ada orang yang tak nampak this aspect, ataupun orang tu tak nampak bukti-bukti yang kita telah berjaya sampai ke tahap satu quality. So dia kata, buat apa aku nak bagi duit sekian kalau kawan tak boleh capai that quality. So ini isu yang masih lagi kita duduk sembang sampai sekarang lah. Kan bayaran yang berpatutan. Dan peranan Dok Mal sendiri dalam memastikan perjalanan untuk kita merealisasikan dokumen ini ke arah globalisasi itu apa? Apa yang dilakukan? Adakah desakan dilakukan kepada Finas, dan isu bayaran itu bagaimana ia diperjuangkan dan sebagainya? Okey. Dok Mal kita letak dululah bayaran sebab kita rasa kadang-kadang kita terasa juga siapalah kita nak tuntut lebih-lebih dari segi bayaran. Cuma kita justify, kita bagi satu clearance kepada pihak Finas, Stesen TV bahawa this is the budget you should apply, kita praktikkan. Dan bercakap tentang kita punya topik-topik untuk kita angkat kepesadaan antarabangsa, alhamdulillah setakat ni saya cuba attack universiti. Bukan attack lah, saya cuba berkawan dengan universiti di luar negara. Sebab universiti especially dekat Indonesia, kita dah ada dekat Bandar Aceh dan Bogor, Universiti Bogor, dia orang pun ada kursus on documentary. Dia ada diploma, dia ada degree on documentary. Kita subjek. So dia orang ni cukup faham tentang documentary. So kita ingat bila kita tie up dengan dia orang, kita boleh kembangkan lagi dengan lebih meluas subjek-subjek kita, JV dengan dia orang, sebab kita punya jalinan sejarah kita ada kaitan. Kita dengan Thailand kita ada kaitan, kita dengan Indonesia, even dengan Singapura. So why not topik ni kita angkat bersama sebagai satu naskah di platform mana-mana yang international lah. Kita ke arah itu. Nasib baik kita ialah kita ada networking dengan universiti di luar negara. Dan insya-Allah sebelum ni kita buat bengkel video conference on Palestine. Kita buat Dok Mal buat. Kita masa tu PKP kita buat, dan alhamdulillah kita dapat director the 5 camera broken. Kita dapat tangkap director filem tersebut daripada Palestin. So dia bercakap dengan kita all the way daripada Palestin. So this is very beneficial kepada ahli kita. Dan saya dengan bangga nak mengatakan benda ni memang kita dah buat, dan insya-Allah kita akan buat lagi pada masa akan datang. Okey, dan kami juga difahamkan Dok Mal ada menganjurkan bengkel percuma secara dalam talian setiap 2 minggu. Dan ia berselang-seli dengan program tayangan dan aspirasi dokumentari. Ini saya kira adalah salah satu perjuangan yang dilakukan oleh Dok Mal. Okey, dan kita nak tahu juga kalau kita nak ikuti bengkel secara percuma ini ataupun kita nak tengoklah dokumentari ini, berjinak-jinak dengan dokumentari ini, bagaimana? First kena jadi ahli lah. Ahli tak banyak. Kita tak adalah macam nak kenakan yuran sekian untuk jadi ahli, tak. Kita lebih meraihkan, menyantuni minat seseorang untuk menjadi ahli. Even dia penulis kita, makcik minat tak dokumentari, makcik tengok Jejak Rasul tak, makcik tengok Majalah 3 tak, tengok makcik minat, okey makcik layak untuk jadi ahli kami. Sampai ke tahap tu kita cuba nak meraihkan dokumentari. Dan di peringkat pelajar kita ada kategori ahli siswa,
dan di peringkat ahli biasa kita memang menggalakkan pensyarah universiti. Kan, out of 500 yang kita ada tu lebih kurang saya boleh kata dekat 200 orang adalah pensyarah universiti. Yang ada PhD, doktor dan sebagainya. Sebab kita nak dia punya mind. Kadang-kadang depa ni dia ada subject matter sebab dia buat research, tapi dia tak ada satu platform video especially untuk dia nak share. Sebab tu kita pernah ada bengkel mendokumentarikan dokumentasi. This is very effective. Ya, kan? Itu adalah satu usaha yang begitu jitu sekali dan kita difahamkan Dr. Mal juga telah menjalinkan hubungan serta kolaborasi bersama dengan beberapa pusat pengajian tinggi termasuk mengilhamkan persefahaman MOU dengan sekolah-sekolah menengah dan mungkin Dr. Mal boleh kongsikan antara sekolah dan juga institusi yang terlibat itu. Ini kita punya langkah ke arah kita nak angkat dokumentari ke persada antarabangsa lah, globalisasi kan. Tapi kita memulai dari bawah. Bottom line ni kita nak kita punya masyarakat di peringkat bawahan tu mula kenal dokumentari. Dokumentari ni apa? Kan? Yang mereka tengok hiburan, drama, bagai kan. Tapi sekarang dokumentari ni apa? Kan? Kalau mereka tahu pun, mungkin cikgu sendiri pun tak dapat nak explain. So, Dr. Mal berperanan ke arah itu. Kita adakan program sekolah angkat. Buat masa sekarang kita start dengan satu sekolah menengah di Baling, sekolah model khas Baling. Kita dah buat MOU dengan mereka semua dan kita planning sebab itu PKP, insyaAllah kita akan buat tayangan filem dokumentari, award winning dokumentari, and then kita akan buat bengkel ceramah kerjaya untuk kita nak lorongkan student ni ke arah bidang komunikasi lah, bidang saya lah. Sebab daripada bidang komunikasi lah kita akan bawa ke dokumentari. Dia macam tu. Kan? Okey, baik. Kita nak tahu juga antara cabaran dokumentari di Malaysia ini adalah untuk menghasilkan naskah dokumentari yang sangat berkualiti. Dan antara usaha yang dilakukan Dr. Mal adalah meletakkan genre ini pada tahap yang lebih meyakinkan dan sebagainya. Namun saya tertarik dengan bahasa kesenian yang digunakan dalam naskah dokumentari ini. Apa perbezaan bahasa itu sendiri dalam dokumentari? Okey. Kita ada satu term lah dalam buku teks pun memang kita sebutlah bahawa skrip akan mentafsir image dan visual ataupun visual dan bunyian, faktor bunyian akan menghasilkan skrip. So it works together. Kan? So dalam konteks ni unik dan payahnya dokumentari yang orang setengah-setengah orang agak mudah ialah you tak boleh simply edit gambar paparkan dekat skrin, tak boleh. Setiap image visual yang muncul di kaca TV itu mesti ada satu mesej yang tersendiri. Kalau kita nak gambarkan kemiskinannya macam mana? Kalau kita nak gambarkan Malaysia ni mewah dengan budaya, mewahnya macam mana? Kan? Dia punya mewah doesn't mean that persembahan budaya itu di rumah orang kaya ataupun di istana. Tak. Di peringkat rakyat marhain tu macam mana mereka mempraktikkan, mempertahankan legasi budaya kita, dan itulah yang mesti diangkat oleh dokumentari. Pemikiran dokumentari itu kalau diluaskan insya-Allah akan menjadi something yang membawa interest kepada masyarakat keseluruhan. Perjuangan Dr. Mal di situ. Itu dia. Perjuangan Dr. Mal di situ. Terima kasih kepada Tuan Zaki Haji Abdul Rahim atas perkongsian begitu menarik dokumentari ke arah globalisasi. InsyaAllah, mari kita tahu insyaAllah dengan adanya Dr. Mal hari ini ianya merupakan satu langkah permulaan dalam untuk memartabatkan juga untuk mengangkat karya dokumentari Malaysia untuk ke pentas antarabangsa. Dan terima kasih di atas perkongsian yang saya kirakan begitu menarik sekali hari ini. Dan sebelum berhenti rehat seketika, kita nak saksikan